Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Real Faham ke channel My College Journey. Macam biasa, kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel My College Journey. Bagi korang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kerana sentiasa support kami. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Dalam video kali ni saya nak buat satu lagi video 10 setup review. So hari ni saya akan tunjukkan cara setup, CPU review dan juga cara simpan balik. So kemah yang saya akan review hari ni adalah kemah daripada Black Dog. Ini adalah Black Dog Automatic 10 2.0. Dia semua kemah instant, kemah yang paling senang untuk di setup lah untuk dari brand Black Dog ni. So kalau korang nak tahu macam mana nak setup kemah ni dan juga dia punya review, korang boleh tengok video ni sampai habis. So kalau korang beli kemah ni, dia akan dapat 2 bag lah. So dia dapat 2 bag. Yang ni dia punya bag untuk inner tent dia. Lagi satu bag untuk dia punya outer layer. So dia depends pada korang punya setup, korang nak camping macam mana. So kalau nak gunakan dia punya outer layer, so jangan tertinggal lah. So kalau dia bagi 2 bag ni, risiko dia adalah korang boleh tertinggal salah satu bag lah. So kalau yang terbaik, korang cari strap, korang boleh ikat sekali supaya korang boleh bawa sekali jalan. So yang bag yang pertama untuk inner layer dia, untuk inner tent, dia ada detail kat sini. So dia punya size tapak dia 240x240. Lepas tu ketinggian bahagian luar 170 cm ataupun 1.7 meter lah. So dekat bahagian dalam 1.5 meter. So yang ni adalah Black Dog 2.0. Dia punya model number BDZP012T. So boleh ada kat sini. Sekarang kita buka, kita tengok apa yang ada dalam dia punya bag yang pertama, yang paling besar ni lah. So bag dia pun jenis panjang macam ni. Biasanya kalau kemah automatic dia akan panjang lah. So panjang bag ni pasal lebih kurang dalam 1 meter lah. Lepas tu dia punya diameter pun tak besar sangat. So just nice untuk masuk dalam kereta. Kemah ni dia sesuai untuk dalam 1 ke 2 orang. So kalau untuk couple, untuk kalau korang nak camping berdua nak camping solo ataupun kalau korang family dengan anak yang kecil lagi, rasa boleh. So dalam dia macam ni lah dia punya kemah. Dia dah ikat sekali. Lepas tu dia ada satu top cover dia. Kat bahagian atas dia ada satu backpack dia. Dan dia punya manual dia lekat dekat bag. So ini bagus, mudah. Dia tak mudah hilang lah. So dia melekat terus. Kemah ni jenis auto. So dia punya pole frame semua dia dah attach sekali dekat sini. Just mudah, kita je buka je ikatan dia dan kita boleh set up terus. Dia tak ada apa-apa extra pole. Yang ni untuk cover bahagian atas lah. So untuk bag kedua, yang ni adalah dia punya outer layer. So outer layer dia letak dekat bag yang berasingan. So outer layer dia lagi besar lah. So kalau kita set up outer layer, automatic kemah ni dia punya luar dia tu dia jadi lagi besar. Kalau tadi 240x240, so bila pasang outer layer dia jadi lebar dia ni, yang luar dia 3 meter, 300 cm. Ketinggian dia lebih kurang lah. Ketinggian dia sama, cuma dia punya tapak dia akan jadi luas sikit lah sebab dia dah cover bahagian luar. So bag dia lebih kecil sikit lah berbanding tadi. Dan juga dia ringan. So dalam ni dia ada dia punya satu, dia punya outer layer. So outer layer dia lebih tebal lah. So yang ni kalau bagus kalau kita nak camping dekat tempat yang lebih panas, ataupun kalau kita jangka hujan akan lebat lah. Lepas tu ada satu backpack dan juga pole untuk awning. Dan ada dia punya guideline sekali lah. Sama juga dia punya manual ada pada bag dia ni. Sekarang saya akan start pasang kemah ni. So kita akan start dengan dia punya inner tent dia dulu. So gunakan yang bag yang besar ni tadi, dan gunakan satu ground sheet. Sebabkan tapak dia tadi 240x240. So korang boleh cari ground sheet yang sesuai. Kalau besar boleh lipatkan lah. So kalau ground sheet yang ni saiz dia dalam 2.4 meter kali 2.4 meter lah lebih kurang. Kalau besar sikit pun tak apa, boleh adjust lah. So kalau nak set up kemah instant, dia senang. Dia memang sangat mudah lah. Kita just buka je ikatan dia ni dulu. Lepas tu kita kembangkan kaki dia. So kita kembangkan kaki dia dekat 4 penjuru lah. Dan kita panjangkan kaki dia. So dia ada button kat sini. So kita tarik
sampai dia bunyi klik lah. Okay, sampai button dia ternaik. So dia dah lock. So kita panjangkan semua kaki dia. Dah siap. So memang senang. Pole dia memang sangat senang untuk dinaikkan. Frame dia jenis auto. Kita just panjangkan je kaki dia, dah settle. Dan kita kena kemaskan lah. Tempat ni dia berangin, so kena pack tiap kaki dia. Okay, untuk pack saya gunakan yang dah sekali ada dalam kemah ni lah. So dia jenis macam ni. Dia normal pack, tapi dia agak solid jugalah kualiti dia. Okay, agak solid dan juga agak keras. Okay, so kita pack 4 kaki penjuru dia supaya dia lebih kukuh. Pack dekat kaki dia ni ada macam lubang ni. Okay, so untuk setup dia punya top cover dia, so yang depan dia ni ada logo lah dekat bahagian depan, kat bahagian pintu ni. So yang ni kita just sangkut je kat sini. So macam biasa, yang ni saya akan sangkut terbalik dulu. Kat sini dia ada dia punya loop. Dia dah loop kat sini, kita sangkutkan je. Sebelah sini pun sama. Cuma dekat sini lah. Okay, sorry, sangkut yang sini, yang loop yang ni. Okay, lepas tu kita tarik ke belakang dan kita sangkutkan juga. Make sure yang garisan jahitan ni betul-betul atas pole dia ni. So dah siap lah untuk first setup. Yang ni saya gunakan dia punya intent dan juga pasang dia punya top cover bahagian atas. Sebab ini dia akan cover bahagian atas lah, dengan sebab dia ada netting kat dalam ni, dengan dia punya hub auto tu lah. So dia akan cover, dia akan lindung lah. Okay, so kemah ni dia simple je. Dia kalau dia actually just nice untuk solo lah. Kalau berdua pun okey lagi. Tapi kalau untuk 3 ke 4 pasal dia agak selesa, kurang selesa, dia agak sempit. Okay, depan dia ada satu pintu kat sini dan juga tingkap kecil kat tepi. Lepas tu kat tepi pun dia ada 2 tingkap, bahagian atas dengan bahagian bawah. Belakang pun sama, dia ada satu pintu dan juga satu tingkap kecil. Belah sini pun sama. Jadi saya buka dia punya tingkap-tingkap dia, kita tengok macam mana dia punya ventilation. Okay, so pintu dia ada 2 layer. Satu yang cover luar ni, satu lagi dia ada netting kat dalam. So bagus untuk ventilation dan juga privacy lah. So yang ni kita boleh gulungkan ke tepi dan ikat. Dia dah ada tali dia, dia dah ada penyangkut dia kat sini. So yang ni pun sama. Okay, kat tepi ni ada tingkap. So kita just buka daripada dalam saja. Sama juga yang tepi. So dia ada 2 layer lah. Dia ada netting dan juga untuk privacy kat dalam. So kalau untuk ventilation, kita boleh buka habis semua dia punya layer dalam dia ni. Okay, so dah siap lah untuk setup yang pertama. Just gunakan satu bag yang besar ni saja. So dia punya inner tent dengan dia punya top cover. Tadi saya dah buka semua tingkap-tingkap. So pada saya ventilation dia memang sangat bagus lah. Sebab dia boleh kata keliling. Dekat semua side dia ada tingkap yang besar. Macam dekat depan belakang dia ada pintu dengan tingkap tepi lah. Lepas tu kat tepi dia ada tingkap besar satu, tingkap kecil kat bawah satu. Even kat atas pun dia ada netting untuk ventilation. Kat atas dia tak boleh tutup lah. Dia bagus untuk ventilation. Angin memang sentiasa keluar dan masuk. So untuk tingkap-tingkap tepi ni semua, dia ada option lah. Kalau kita nak privacy, kita boleh tutup zip habis. Kalau nak ventilation, kita boleh gulung dan selitkan dekat tepi. Dia tak ada apa-apa tali, just selitkan saja dekat tepi sini. Okay, even yang bawah pun sama. Cuma bawah ni zip dia boleh buka. Bawah zip dia boleh buka, dia punya netting. So dia boleh buka lah netting dia. So kalau nak masukkan kabel ke apa, saya rasa boleh ikut tepi lah.
Okey, kalau yang lain-lain zip netting dia tak boleh buka, yang tingkat bawah sahaja. So dari segi saiz dia, kemah ni dia memang tak besar sangat lah. So kalau nak diri memang tak boleh kalau ketinggian yang lebih daripada 150 cm ataupun 1.5 meter. Tapi kalau korang anak-anak saya rasa boleh, ataupun kalau korang yang ketinggian lebih daripada 150 meter boleh lagi lah. Cuma maybe akan kena tunduk sikit. Tapi kalau lebih daripada tu memang tak boleh berdiri lah. So kalau nak solat dalam kemah ni, memang tak sesuai untuk yang saiz dewasa lah. Okay? Tapi kalau untuk anak-anak tak ada masalah. Okay, so untuk Inetan ni, kalau korang nak gunakan dia saja pasti boleh. Cuma kalau korang expect dia tak lebat, hujan tak lebat, pasti tak ada masalah. Ataupun memang tak hujan, dia okey. Tapi in case kalau memang akan hujan lebat, so better kena pasang dia punya outer layer yang bag lagi satu ni. Okay, sebab yang tu dia lebih protection lah. Kalau macam ni setakat renyai-renyai, pada saya tak ada masalah. Sebab dia memang dah waterproof lah. Dia dah waterproof sebab dia gunakan material 150D polyester Oxford, dan dia dah ada waterproofing punya coating. Dia dah ada waterproofing coating dekat dalam. So dia dalam 2000 mm lah dia punya PU rating dia. Tapi kalau hujan terlalu lebat, so better kena pakai dia punya outer layer. So kalau renyai-renyai, no problem, even kita boleh tutup kat dalam. So air dia akan mengalir kat luar. Air tak akan masuk dalam. Air dia akan mengalir dekat netting ni, dekat bahagian luar. Bawah pun sama, dekat tingkat ni pun sama. So untuk pintu pun sebab dia punya layer ni pun dekat luar, so hujan takkan masuk lah. Yang ni pun dia ada cover. Tapi kalau hujan lebat, ada angin, dia takut boleh masuk kat dalam sini lah. Sebab dia punya ni pun dia tak besar sangat, dia just cover sikit saja. Jadi saya nak tunjuk cara untuk pasang dia punya outer layer. Okay, so kalau nak pakai dia punya outer layer, yang top cover ni kena buka dululah, sebab dia akan cover lagi sekali ke atas. So yang ni tak diperlukan. So kita kena buka dulu. Lepas tu baru sarung dia punya outer layer. Ni outer layer dia. Dia satu, dia besar lah sebab dia akan full cover. So automatic kemah ni dia akan jadi full double layer. Kalau tadi dia just double layer bahagian atas sajalah. So bila kita sarung yang ni, dia terus jadi full cover. So dia sesuai untuk cuaca yang hujan. So ni kita sarungkan dulu. Kita kena kenal pasti lah macam biasa. Kita kena make sure mana yang depan, mana yang tepi. Okay, depan dia akan ada satu pintu yang besar. Lepas tu dia ada side wing kat tepi sini. So dekat tepi dia ada logo Black Dog. Lepas tu dia ada tingkap bahagian tepi. Okay, dan kita sarungkan lah. So yang pintu ni semua sebaiknya kita tutup dulu. So bekat dalam ni dia kena ikat supaya nak bagi dia berada dekat kedudukan yang betul. So kita test yang atas ni. So tak sure ikat yang bawah ni ke ataupun yang atas. Okay, tali dia dekat sini. So dia punya angle sini. So kena ikat dekat pole yang bawah, dekat kaki dia, bukan dekat yang bahagian atas. Ikat dekat kaki dia yang sini. So kalau ikat ni pun jangan terlalu kuat lah, biar dia ada loose sikit, supaya dia boleh bergerak lah. Dia jangan terlalu ketat. So yang ni kena ikat semua penjuru. Tadi kita dah ikat bahagian atas supaya dia berada dekat kedudukan yang betul lah. Ok, next kita kena pack kat bahagian bawah. Cuma part ni pasal dia agak tricky sikit, sebab dia tak ada apa-apa. Biasanya kalau dekat outer layer dia ada dia punya hook ataupun buckle ke untuk kita attach dekat dia punya kaki lah. Tapi kemah ni dia tak ada. Dia just ada getah macam ni je. Mula ni tadi saya ingatkan kita kena ambil jahitan ni dia selari dengan pole. Tapi dia salah. Dia kena macam ni. Sebab dia akan pecah dua ni. Okay, dia akan pecah dua. Dia ada dua getah kat sini. So yang ni kena make sure yang tengah, okay, yang bahagian tengah ni dia betul-betul selari dengan kaki pole.
So macam ni lah lebih kurang. Sebab dia punya bentuk dia tak akan jadi segi empat tepat, dia akan jadi macam oktagon. Dia macam segi apa, 8 penjuru lah. Dia ada yang besar 4, so yang tepi ni pun dia ada 4. So macam ni lah. So agak-agak yang tengah-tengah ni dia sama dengan pole dia ni. So kita tarik macam ni. So tak payah, ni kita pack dulu, lepas tu baru kita adjust. So pole dia ni, kaki dia lebih kurang dekat tengah-tengah sini lah. Okay, so kena bagi dia balance. Okay, so dah siap pack dekat semua penjuru. So setiap penjuru dia ada 2 pack. Kita kena pack lah. So dia akan jadi macam ni lebih kurang. Okay, dan dia ada 2 pintu. Satu pintu depan. So nak pasang outer layer, make sure pintu depan ni dia betul. Sebab yang depan dia ada side wing, yang belakang dia tak ada. Side wing yang lebihan ni lah. Dia punya side wing untuk bahagian depan. Lepas tu dia ada tingkap kiri kanan, yang ni. Okay, sebelah sana pun sama. Dan belakang pun dia ada pintu, cuma dia tak ada side wing. Pintu yang besar lah, kita boleh buka. Sekejap lagi saya nak gulung dia punya tingkap semua dengan belakang, dan set up dia punya awning yang depan. Untuk dia punya awning, kita akan gunakan pole yang dia dah bagi sekali ni lah. Dia ada 2 batang pole, 2 set pole. Setiap pole dia ada 3 section. Okay, dia ada 2. So 2 yang ada tip, 2 yang ada kaki dia ni, 2 lagi yang tengah. So nak pasang dia akan ada pin macam ni. So kalau pole jenis macam ni, masukkan yang pin ni dulu. Masukkan sengit macam ni, tekan, baru masukkan. Okay, sebab kadang ada orang confuse, tak tahu macam mana nak masukkan macam ni. Kalau masuk direct memang tak boleh, kena masukkan pin dia ni dulu. Tujuan pin ni nak bagi pole ni dia ketat sikit lah. Dia taklah ketat sangat, tapi at least dia tak terlalu longgar. Okay, so bila dah siap, dia macam ni lah. Dia tak tinggi pun, dia lebih kurang dalam, saya rasa dalam 1.6 meter ada kot, ataupun 1.5 lebih sikit. Okay, selain daripada pole, perlukan 2 pack dan juga 2 tali lah untuk ikat pole dia. Ok, ni bila dah full setup lah dengan dia punya outer layer. So kemah ni yang bestnya sebab dia ada 2 option. Satu yang first tadi, gunakan dia punya inner tent saja. So kalau nak full setup, ya lebih bagus lah untuk keadaan hujan ke apa.
boleh set up dengan auto layer dia sekali. So kalau dah full set up, dia jadi macam ni. Dia ada satu awning kat depan. Dia taklah besar sangat, tapi dia adalah sedikit space. Kalau kita nak set up simple common area, boleh lagi untuk solo camping dekat depan ni. Sebab dia ada dia punya side wing. Cuma side wing dia ni, dia tak ada option lain. Dia tak ada zip dekat tepi. Dia tak ada zip kat tepi untuk kita zip attach dekat auto layer dia. Nak gulung pun tak boleh. Dia tak ada apa-apa loop untuk ikat kat sini. Tak ada. Dia just ada option untuk ikat pad direct dekat tanah lah. Okay. So dia jadi wing dia yang mengembang macam ni. Dia ada kiri kanan. Okay. So korang boleh set up macam ni. Okay. Dia punya tingkap, dia ada dua option. Satu boleh tutup terus, boleh gulung. Okay. Lagi satu option, sorry, dia ada 3 option. Satu lagi boleh ikat macam ni lah. Dia ada sikit privacy dan juga ventilation lah untuk udara masuk dekat dalam. So kalau kita tutup habis, dia tak ada ventilation lah. Tapi ada privacy. Kalau macam ni, dia ada dua-dua. Cuma ventilation dia bukan maksimum. Kalau nak maximum ventilation, just gulungkan sahaja, buka dua-dua tingkap dekat luar dan dalam. Okay. So dia punya pengudaran memang lagi baik lah. Okay, untuk belakang, dia ada satu pintu yang besar, sama juga kat depan. Cuma dia tak ada side wing. Dia just ada satu layer sahaja. So sama dia boleh tutup untuk privacy. Kalau nak ventilation, boleh buka dan gulung kat atas lah macam ni. Ataupun korang boleh jadikan awning juga. Kena ada extra pole lagi 2. Dia just bagi 2 saja. So kena ada lagi 2 pole, boleh buat awning kat belakang juga. So dia ada beberapa option. Macam ni saya just buka, saya gulungkan untuk full ventilation. Okay, yang menariknya bila pasang dia punya outer layer, automatic kemah ni dia jadi lagi besar sikit. Dia nampak lagi besar berbanding yang tadi. Sebab dia punya outer layer, dia dekat bahagian tepi dia agak lapang lah. Dia akan tarik, dia tak rapat sangat dengan dia punya kemah. So boleh nampak ada space. So kalau nak letak barang-barang, saya rasa boleh lagi. Contohnya kita nak letak barang-barang yang tak guna, so kita boleh selit lah kat tepi-tepi ni. Sebab dia punya gap dia agak besar. Gap dia agak besar. Cuma nak pasang dia punya ni agak tricky sikit. Sebab kita kena agak-agak, kita tak boleh tarik terlalu sini sangat, nanti dekat belakang dia tak cantik lah. So nak pack dia punya outer layer ni, kena agak-agak dengan betul lah. So kena lebih kurang yang bahagian tengah ni sama dengan pole dia. Okay. So dia tak boleh tarik ke sana sikit, nanti dia punya bentuk dia tak balance. So kena agak-agak lah, kena adjust sikit sampai dia nampak just nice, cantik, elok. Okay, untuk awning dia ni, dia taklah tinggi sangat sebab pole dia pun rendah je, dalam 1.6 meter macam tu. So kalau nak masuk kat bawah ni, kena tunduk lah. So kena menunduk, dan boleh lah set up satu kerusi, satu meja kat sini, dan letak sikit katanya barang-barang untuk jadi simple common space. Kalau tak nak set up fly sheet lain lah. Okay. Lagi satu, dia punya material dia pun lagi padu, lagi tebal auto dia ni. So kalau hujan, pada saya tak ada masalah. Sebab dia punya auto layer, PU dia 3000 mm. Dia sama juga, dia gunakan 150D polyester Oxford. Tapi PU dia lagi tinggi. Lepas tu dia ada macam vinyl coating. So dia block kepanasan, dia kurangkan panas. Lepas tu dia punya waterproofing dia pun cantik. Lepas tu kalau dekat awning dia ni, kalau hujan, so kita boleh setting terendahkan sikit pole. Sebab dia tak ada apa-apa point untuk ikat tali untuk tarik kat sini. Ataupun korang boleh cari clip lah untuk ikat, ataupun letak benda yang berat. Lagi satu cara, korang rendahkan pole ni, kasih dia melengkung sikit, supaya melengkung sikit, supaya hujan dia boleh mengalir kat depan. Ok, so untuk bahagian dalam, bahagian dalam sama je, dia tak ada apa-apa perubahan lah. Dia sama je. Dia just ada layer bahagian luar, dan yang saya nampak dia lebih redup sikit lah. Sebab dia punya layer dia dah jadi double layer. So dia jadi lebih gelap lah kat dalam. So kat dia punya ventilation dia pun masih lagi sama. Sebab dia pun ada tingkap dekat luar, tu dia buka. So angin dekat bawah pun boleh masuk sebab dia ada gap kat bawah. So dari segi ventilation pada saya ngam, tak ada masalah. Okay, lepas tu basic spec macam biasalah, dia ada pocket 2, satu sini, satu lagi kat sana untuk gantung lampu. Ada satu hook kat sini, just ada satu saja. So kalau kipas, kena gunakan kipas yang stand lah. Dia tak ada banyak hook kat atas, just ada dia punya ventilation sahaja. Ok, dari segi size, bila dah pasang punya outer layer, dia automatic dia jadi besar sikit tadi.
So dia punya tapak dia jadi 3x3 meter lah. Dia akan makan lebih space. Lagi satu sebab dah ada dia punya tali-tali dia ni, tali untuk awning, tali untuk tingkap. So dia perlukan ruang yang lebih besar sikit lah. Okay, lebih kurang dalam 4 meter lah. Okay, 4 meter kiri kanan. So untuk depan saya perlukan lebih kurang 5 meter lah, sebab dia dah ada awning. Belum masuk lagi awning kalau kita set up yang belakang. Okay, so dia punya design dia pun nampak lebih garang lah bila pakai dia punya auto layer. Nampak lebih cantik, lebih smart. Okay, tadi saya dah tunjukkan cara setup, simple review. Sekarang saya nak tunjukkan cara macam mana nak simpan balik kemah Black Dog automatic version 2.0 ni. Okay, so kalau nak simpan balik sama juga step dia. Just first saya akan tutup dia punya awning dengan pintu tingkap outer layer dia dulu. Lepas tu kita cabut dia punya outer layer dan kita turunkan dia punya inner tent. Okay, so cara dia simple je lah, sebab kemah ni pun dia tak besar sangat. Tadi kemah saya dah lipatkan lah, dah kuncupkan. Lepas tu kita dah kemas-kemaskan macam ni. Lepas tu saya letak dia punya rain cover dekat dalam ni sekali. Ni dia punya pack. Lepas tu kita boleh gulungkan lah, sebab kemah ni dia kemah auto, dia punya inner tent ni. So kita kemaskan.
Lepas tu kita ikat. Yang ni dia just bagi tali macam ni je. So kita ikat. So bila ikat tu make sure dia rapat dan ketat, supaya dia punya frame dia tak mengembang. So dia ada dua, dia punya tali. So kita ikat ujung-ujung. Okay, seterusnya kita masuk dalam beg dia. So beg dia agak besar, so pada saya mudah, tak ada masalah nak masukkan balik dalam beg dia. So just kena gulung dia proper lah. Okay, so dah siap. Okay, tu dah siap. Tadi saya dah tunjukkan cara pasang, simple review dan juga cara simpan balik kemah Black Dog automatic, kemah Black Dog automatic 2.0 ni. So overall pada saya dia adalah sebuah kemah yang mudah lah untuk dipasang. Kemah dia sebenarnya menarik. Dia paling sesuai untuk kalau korang baru nak start camping, tak nak kemah besar sangat, ataupun sebagai backup tent lah. Kalau korang dah ada kemah yang besar tapi korang nak kemah yang simple, yang untuk mudah nak bawa pergi berkelah ke, ataupun nak camping yang ringkas, camping satu malam, tak nak setup yang terlalu kompleks, nak setup yang mudah, setup ringkas, boleh gunakan kemah macam ni lah. Yang bestnya sebab dia boleh setup 2 in 1. Pada saya menarik lah dia punya package dia. So kita boleh setup dia punya inner tent saja, ataupun dia dah bagi sekali untuk outer layer dia. Okay, cuma dia dalam satu bag, cuma dia tak letak dalam satu bag, dia buat bag yang berasingan. Okay, so mudah lah. Pada saya bagus jugalah, sebab kalau korang nak setup yang simple, korang just bawa satu bag saja. Okay, tapi kalau korang nak prepare untuk in case kalau hujan lebat ke, ataupun matahari terlalu panas, boleh bawa dia punya outer layer. Okay, so harga dia pun ok. Harga dia untuk satu set ni dalam RM854. Korang boleh dapatkan dengan Camp Guru. Okay, so Camp Guru antara Black Dog punya authorized reseller lah. So korang boleh dapatkan Camp Guru, sama ada kat Shopee, kat TikTok. Okay, saya akan letak link dia dekat description, ataupun korang boleh pergi direct dekat kedai dorang. Satu kat PJ, satu lagi dekat JB. Okay, so korang waste je mana-mana branch yang korang nak. Okay, boleh beli direct dekat kedai diorang. Okay, so overall pada saya sebuah kemah yang bagus, sebab dia mudah, simple. Lepas tu design dia pun cantik dengan warna hitam premium. So kalau korang penggemar warna hitam, memang nice. Okay, terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Macam biasa, tekan button like, tinggalkan sikit komen supaya saya terus semangat buat video-video berkaitan dengan camping kat Malaysia ni lagi. Semoga kita jumpa lagi dekat video 10 setup review yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.